اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. Dan kami selamatkan dia, yakni Nabi Allah Ibrahim dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya, dan Yaqub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat.
dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik derhaka. Dan kami masukkan Nabi Lut dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya ia dari orang-orang yang soleh. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar. Dan kami membelanya dari antara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Anbiya. Surah Nabi-Nabi yang merupakan surah yang ke-21 pada juzuk yang ke-17. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah para Nabi alaihissalam sebagai satu hiburan kepada Nabi SAW dan motivasi pada baginda. Dan menjadi pengajaran dan iktibar sepanjang zaman kepada setiap pembela agama Allah, pejuang serta orang-orang yang sanggup berkorban pada jalan Allah SWT, bahawa pertolongan Allah senantiasa bersama mereka, bantuan serta keberkatan, kemuliaan dan segala keberkatan hidup akan diberikan kepada mereka. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana kisah Abul Anbiya, bapa kepada sekalian para nabi, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS. Kita telah ceritakan bagaimana 3 tahap ataupun 3 fasal yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim AS yang berhadapan dengan bapanya sendiri dan berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan Numrus yang berakhir dengan hukuman yang diatur, yang dirancangkan oleh para penentangnya dengan membakar Nabi Allah Ibrahim. Dan kisah Nabi Allah Ibrahim sesudah Allah Ta'ala menceritakan kisah Musa dan Harun. Dan merupakan kisah yang kedua dalam suratul Anbiya. Dan bila kita tahu dalam suratul Anbiya ini banyak sekali kisah Nabi-Nabi. Berbagai kisah para Nabi Allah Ta'ala ceritakan pada Nabi SAW. Sebagai satu kekuatan motivasi dan supaya Rasulullah mengetahui sepanjang zaman setiap Nabi-Nabi ada penentangnya di kalangan kaumnya sendiri. Dan setiap penentang-penentang ini menggunakan pelbagai helak, pelbagai cara, kuasa dan harta benda untuk memadamkan cahaya Allah. Dan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kesudahannya kemenangan, kesudahannya kejayaan bagi semua para Nabi ini, di samping Allah Ta'ala mengurniakan nikmat yang menjadi kedengkian kepada kaum penentang. Kaum penentang musnah binasa, nikmat yang ada dirampas kelip mata, manakala para Nabi dan para pengikutnya ditambahi nikmat, diberikan pelbagai nikmat. Kalau Nabi Allah Ibrahim, bagaimana nikmatnya Allah jadikan api yang sifatnya membakar, tidak membakar. Bahkan merupakan detik-detik yang paling indah yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim AS dalam hidupnya. Maka Allah Ta'ala menceritakan selepas kejadian kebakaran dengan firman-Nya, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami telah selamatkan Nabi Allah Ibrahim AS. Bila Allah menyebut selamat, ini selamat daripada kebakaran, dan Allah Ta'ala sebut lagi nikmat-nikmat yang lain, iaitu Allah selamatkan, Allah pindahkan Ibrahim dan juga anak saudaranya Nabi Allah Lut AS. Kalau kita lihat dalam terjemahan
pimpinan Rahman disebut sepupu, anak sepupu. Disebut sepupunya. Itu kesilapan dari sudut terjemahan ataupun penafsiran. Saya tak tahu kalau edisi baru mungkin dah ubah. Tapi dalam edisi lama yang ada di tangan saya, maka bila disebut Nabi Allah Lut AS, maka disebut sepupunya. Dalam edisi pimpinan Rahman yang baru, Allahu a'lam. Ini yang nama yang sebenarnya Nabi Allah Lut bukanlah sepupu kepada Nabi Allah Ibrahim, tetapi ialah anak saudara. Kalau kita lihat dari sudut jalur ataupun keturunannya, bahawa Nabi Allah Lut AS merupakan adik kepada abang Nabi Allah Ibrahim. Adik kepadanya yang menjadikan nisbahnya kepada Nabi Allah Ibrahim AS sebagai anak saudaranya. Dan ia merupakan satu-satunya keluarganya yang beriman. Di kalangan adik-beradik Nabi Allah Ibrahim, di kalangan saudara mara Nabi Allah Ibrahim, yang beriman cumalah Lut AS. Yang Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi Allah Lut menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Manakala di kalangan orang luar yang tiada hubungan adik-beradik dengannya ialah isterinya yang bernama Sarah. Maka ini salah satu daripada keberkatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, itu Allah berikan kepadanya ada orang yang tetap mengikutinya. Bukan yang mengikutinya di kalangan orang yang mulia. Adapun Lut diangkat menjadi Rasul. Adapun Sarah menjadi ibu kepada Nabi-Nabi. Ibu kepada Ishak. Ibu kepada Yakub yang keturunannya. Sehingga membentuk generasi Nabi-Nabi Bani Israel. Maka ini kemuliaan. Sebab dari sudut kemuliaan ialah bagaimana keberkatan zuriat tadi bukan diukur pada bilangan. Tapi bagaimana kemuliaan yang diperolehi. Maka kata Allah, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ, dan kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut kepada bumi yang kami berkati. Yang dimaksudkan bumi yang diberkati ialah Allah keluarkan dia daripada bumi Iraq kepada bumi Syam yang diberkati. Kita tahu bahawa di antara bumi yang diberkati itu ialah Mekah, Madinah, Syam dan Yaman. Ini ialah bumi-bumi yang diberkati berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan Allah Ta'ala pindahkan Nabi Allah Ibrahim dan Lut ke bumi Syam, kerana bumi Syam ini ialah bumi berkumpulnya para Nabi SAW. Bahkan ia adalah bumi yang akan diadakan mahsyar. Ia adalah bumi mahsyar. Bumi di mana Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman. Bumi di mana Masih Ad-Dajjal yang akan dibunuh. Ini menunjukkan keberkatan. Sebab itu Nabi berdoa, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam kami. Dan kalau kita sebut bumi Syam, ia adalah bumi Filastin. Dia adalah bumi Jordan dan juga dia adalah sebahagian daripada Lebanon dan juga Suria. Ini sempadan. Setengah ulama mengkategorikan hanya 3 negara asal. Dahulu bumi Syam, tapi dah difaroikkan oleh penjajah selepas tamat Perang Dunia Pertama, dan demikian juga kesan pada Perang Dunia Kedua, sehingga mereka menenggelamkan nama Syam. Sehingga kalau kita tengok peta hari ni, mana ada nama Syam? Tak ada nama Syam. Yang ada nama Iraq, yang ada nama Filastin, nama Jordan, nama Lebanon, yang ada nama Suria. Maka ini satu gerakan untuk menghilangkan apa yang disebut sebagai syiar-syiar agama. Syiar-syiar agama supaya tak wujud. Ini dilakukan secara tersusun supaya bila kita sebut bumi Syam, kita kata mana bumi Syam? Kita pun tak tahu. Maka bumi Syam yang diberkati ini, walau mereka ubah nama, bahkan tempat yang bernama Bablu juga mereka tukar nama. Tempat di mana terbunuhnya Dajjal laknatullah yang ada. Juga mereka ubah nama. Tapi pengubahan ini tidak akan mengubah fakta bagaimana tempat itu akan dibunuh Dajjal. Dan tidak mengubah fakta bagaimana bumi Syam menjadi bumi yang diberkati. Dia berkati secara sama ada secara materialnya, yakni pohon-pohonnya yang subur. Sebab itu orang Yahudi, dia nak rebut bumi Syam. Ini antara yang disebut sebagai agenda protokol Yahudi, ialah nak jadikan Syam pemilikannya secara umum. Syam. Dia tak nak duduk Amerika. Dia tak nak duduk kat UK atau mana-mana negara Eropah. Dia tahu bumi itu tak berkat. Kalau kita kira,
Kenapa Yahudi nak berkonflik sangat dengan orang Islam? Walau dia bukan berasal daripada situ pun. Dia duduk di Eropah, di Poland, dia duduk di Jerman. Kenapa tiba-tiba dia bersusah payah untuk berhijrah ke bumi Syam dan mengambil sebahagian negaranya, itu bumi Palestin, dan menamakan Israel, dan melakukan gerakan membesarkan meluaskan sempadannya daripada 25% pada tahun 1948 sehingga itu membesar sampai hari ini, selepas perjanjian ataupun selepas perang tahun 67, tahun 73, sehingga menjadi 75% bumi Palestin menjadi milik mereka. Dan mereka terus berusaha untuk membesarkan penempatan. Dan mereka duduk di kawasan Lebanon. Kita tahu Yahudi ada di kawasan Lebanon. Dan Lebanon adalah negara bergolak sampai hari ini, yang tidak ada kuasa yang memerintah. Terbahagi pada Yahudi, bagi daripada kelompok orang Islam, dan kelompok orang Islam juga berpecah, dan kelompok Kristian. Sehingga Lebanon hari ini tak disebut mana negara Lebanon. Siapa menguasai Lebanon? Tidak diketahui. Kerana setiap wilayah itu ada kuasa yang tersendiri dan peperangan terus meletus. Maka ini kita katakan bagaimana Yahudi tahu ini bumi berkat. Dia tahu. Dan hanya sebagian orang Islam yang tahu. Yang jahil-jahil tak tahu, dia kata tak apa, beri belaka Yahudi. Ini bumi Syam yang Allah sebut sebagai bumi para Nabi SAW. Bahkan bumi ini adalah bumi mahsyar. Bumi turunnya Nabi Isa. Bumi terbunuhnya Dajjal. Sebab itu kita lihat bila orang Islam berfikir macam mana nak buat ibu negara. Kita tahu dalam mula-mula Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai ibu negara. Yang pertama memindahkan ibu negara Islam ialah Sayyidina Ali. Dia memindahnya ke Kufah. Sebab Sayyidina Ali memindahnya untuk tidak berlaku pertempuran, pertumpahan darah di bumi berkat Madinah. Manakala Muawiyah bin Abi Sufyan, dia nak dapat kekuatan sendiri, maka dijadikan bumi Syam sebagai ibu negaranya, Damsyik. Atau disebut Dimashq. Atau Damaskus. Damsyik atau Dimashq dijadikan ibu negara Umayyah. Berkurang lamanya sehinggalah jatuhnya kerajaan Umayyah. Ini bumi berkat, sebab itu mereka tahu kekuatan dengan menjadikan bumi ini sebagai ibu negara. Tapi para sahabat tidak mahu menjadikan bumi berkat sebagai bumi konflik. Sebab itu Sayyidina Ali dia tak jadikan Syam ibu negara tapi Iraq. Maka bumi berkat yang kita sebut 4 tadi, iaitu Syam, Yaman dan juga Mekah serta Madinah. Padanya pelbagai peristiwa bahkan kemuliaannya kerana Nabi-Nabi yang diutuskan. Kerana kubur-kubur para Nabi. Dan kerana sejarah sehingga sejarah hari kiamat. Terus berlangsung di situ. Kerana itu bumi itu terus menjadi bumi konflik yang cuba barat atau orang kafir jadikan ia sebagai bumi konflik. Supaya tak ada keberkatannya. Namun Allah tetap menginginkan bumi itu bumi berkat. Bumi di mana berhimpungnya wali-wali abdal. Semua wali abdal berkumpul di bumi Syam. Bahkan kita baca hadis akhir zaman, bila keluarnya Mahdi, maka wali-wali abdal daripada Syam lah yang menjadi penyambutnya dan tenteranya. Dan tentera yang akan menguatkan kerajaan Mahdi atau kekuasaan Mahdi ialah 3 kelompok. Yang pertama kelompok daripada Syam. Yang kedua ialah kelompok daripada India, Minal Hind, dan ketiga kelompok daripada Khurasan. Ini ialah bumi ataupun tempat ataupun tentera yang diberkati oleh Allah. Yang menjadi tentera Mahdi di akhir zaman berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Kemudian Allah Ta'ala cerita, wa wahabna lahu Ishaq. Tidak cukup kami beri keberkatan dia selamat Nabi Allah Ibrahim daripada api dan pindah dia daripada bumi Iraq kepada bumi Syam. Bahkan Allah Ta'ala kurniakan kepada Ibrahim keturunan yang baik, Ishaq, Yaqub, Nafilah. Perkataan Nafilah yakni zuriat-zuriat yang baik. Dengan keberkatan doa Nabi Allah Ibrahim, keberkatan doa Nabi Allah Ishaq, keberkatan doa Nabi Allah Yaqub yang menjadikan mereka mempunyai keturunan yang baik. Dan mereka melakukan amalan-amalan yang baik. Kemudian kata Allah, wa kullan ja'alna salihin, dan kami jadikan keempat-empat mereka orang soleh dan keturunan soleh. Apa maksud 4? Yang dimaksudkan dengan wa kullan, semua mereka, ini 4 mereka. Ibrahim, Lut, Ishaq, Yaqub.
Itu perkataan wa kullan. Dan keempat-empat itu ja'alna salihin, kami jadikan dia di kalangan orang soleh. Apa maksud soleh di sini? Iaitu kami jadikan dia golongan yang senantiasa melakukan kebaikan dan melakukan pembaikian, solah. Perkataan solah atau soleh, dia buat benda yang baik atau benda yang bermanfaat. Kita kalau sebut baiki sesuatu, kita sebut islah, baiki. Untuk menjadikan benda tak berguna pun berguna. Sementara benda memang dah ada guna. Maka ini sifat orang soleh, dia menjadikan sesuatu bermanfaat. Dijadikan pangkatnya bermanfaat. Dijadikan hartanya bermanfaat. Dijadikan semua nikmat yang Allah beri kepadanya bermanfaat. Kemudian mereka ini taat kepada Tuhan mereka. Itu definisi soleh yang disebut solihin. Dan mereka menjauhi perkara yang haram. Dan Allah jadikan di kalangan zuriat mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka inilah maksud soleh. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami jadikan mereka pula a'immah, pemimpin-pemimpin. Yahtaduna bi'amrina, yang sentiasa mendapat bimbingan daripada perintah-perintah kami, daripada wahyu-wahyu kami, yang menjadikan mereka ikutan sepanjang zaman kepada setiap yang mendapat hidayah. Wa auhayna ilaihim fa'ilal khairat. Dan kami jadikan keempat-empat ini dan keturunan yang soleh, kami wahyukan, kami ilhamkan kepada mereka senantiasa untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian kata Allah lagi nikmat mereka. Wa iqamas salat wa ita'az zakah. Mereka senantiasa mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Baik, bila Allah sebut tentang fi'lal khairat, perbuatan baik, solat tu dah memang baik. Dan zakat itu juga dah memang baik. Kenapa Allah Ta'ala ulang? Bila Allah menyatakan golongan yang Allah berkati ini, keturunan yang Allah berkati ini, antara sifat mereka ialah mereka suka buat baik. Itu sifat mereka. Maka Allah beri contoh kebaikan paling tinggi sekali. Kebaikan paling tinggi sekali dari seluruh ibadat badan ialah solat. Dan kebaikan paling tinggi sekali dari seluruh ibadat harta ialah zakat. Dan tiada menandinginya. Sebab itu bila Allah kata, kami wahyukan kepada mereka, kami ilhamkan pada mereka, kami berikan kekuatan pada mereka ini yang soleh untuk buat benda baik dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Maka ini disebut dalam bahasa Arab sebagai zikrul khas ma'ada'am. Allah menyebut amalan khas lepas Allah menyebut amalan yang umum. Amalan umum itu benda baik. Dan solat itu memang benda baik. Tapi kenapa Allah sebut secara khusus? Kerana nilainya tinggi solat. Bukan tiada Nabi yang diturunkan melainkan ibadat yang mereka selalu jaga ialah solat. Dan tidak dikenali orang soleh atau para walinya melainkan kerana mereka jaga solat. Sebab itu orang mendakwa dengan tak solat lalu dakwa dia baik, maka dia telah meruntuhkan nilai kebaikan yang Allah sebut dalam Quran. Itu kalau orang tak sembahyang dia kata dia baik, dia salah. Kerana nilai baik paling tinggi solat itu sendiri. Daripada solat fardu sehingga solat sunat. Kemudian keluarkan zakat yang merupakan seafdal amalan yang berkait dengan harta. Maka di sini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yaqub. Kemudian Allah menyebut tentang sifat-sifat kemuliaan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah itu kepimpinan yang Allah kurniakan pada mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kenabian serta wahyu yang menjadi panduan mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut tentang kesibukan mereka ini semua. Selepas Allah pilih mereka, Allah beri pelbagai nikmat. Kata Allah, wa kanu lana abidin. Mereka sibuk buat ibadat. Maka bila Allah Ta'ala cerita supaya untuk menghiburkan Nabi SAW. Nabi menghadapi penentangan yang kuat daripada kalangan musyrikin Mekah. Dengan pelbagai penghinaan. Maka Allah pun bawa cerita. Sebelum kita dah cerita tentang Musa dan Harun. Kemudian kisah Ibrahim yang melawan penyembah berhala seorang diri. Sehingga kemuncaknya dibakar. Dan bagaimana Allah selamatkan Ibrahim dengan penyelamatan yang sempurna. Api yang menjadi sejuk dan nyaman. Kemudian Allah pindahkan Ibrahim ke bumi yang mulia. Bumi berkat. Jadi kalau kita lihat bagaimana perpindahan Nabi Allah Ibrahim bermula daripada negara Babil ataupun Babylon. Ibrahim berpindah ke kawasan namanya Haran.
Kemudian Nabi Allah Ibrahim memasuki negara Mesir. Kemudian Nabi Allah Ibrahim memasuki bumi Syam dan menetap di Filistin. Filistin satu kawasan daripada negara Syam. Filistin, Syam itu luas. Dan manakala Nabi Allah Lut duduk satu kawasan namanya Mu'tafikah. Kawasan Mu'tafikah ini yang mempunyai 7 bandar yang penting, yang utama antaranya bandar Sadun. Kota Sadun. Kota Amura. Dia ada 7 bandar penting. Di mana Nabi Allah Lut juga duduk di tempat yang Allah berkati, tapi penduduknya yang tidak berkat. Penduduknya pula. Tempat tu dah diberkati. Penduduknya melakukan amalan yang keji. Kalau kita lihat secara tadarus, peringkat. Bermula dengan Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat yang Allah berikan pada setiap orang yang menjaga agama Allah. Kemudian sesudah Allah menyebut nikmat-nikmat, Allah Ta'ala menyebut tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Solah. Kita nak tengok dalam ukuran diri kita. Bila seorang tu Allah nak beri dia kebaikan, maka Allah perbagaikan nikmat pada dia untuk dia bersyukur. Kemudian Allah jadikan dengan nikmat tadi, dia sentiasa memperbaiki dirinya menjadi solah, jadi baik. Kemudian lepas jadi baik, Allah akan angkat dia menjadi pemimpin, imamah. Sebab tu kalau kita nak tengok, siapa pemimpin yang benar-benar pemimpin, ia daripada latar belakang orang-orang yang baik. Maka orang inilah yang akan dapat memimpin cara baik. Tapi kalau latar belakangnya tak baik, kemudian nak jadi pemimpin yang baik, maka mustahil. Bahkan Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, Allah baiki dia dulu sebelum dia jadi pemimpin. Bahkan kita dah baca kisah semua para pemimpin di kalangan para Nabi SAW, bagaimana Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat kesempurnaan untuk disyukuri, maka diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, maka ketika itulah Allah angkat dia jadi pemimpin, kemudian kemuncak kepimpinan itu Allah beri di kenabian dan kerasulan. Ada pun orang beriman, kemuncak kepimpinan itu Allah berikan kepadanya wilayah, yang kewalian. Bagi manusia pilihan, Allah beri, Allah angkat dia mendapat wahyu dan kenabian. Yang bawah pada Nabi pula, bawah pada Rasul pula, Allah beri pada mereka wilayah dan ilham. Ini pada Nabi Allah beri dia, manusia pilihan Allah beri dia jadi Nabi dan wahyu. Bawah pada Nabi sikit, Allah berikan kepadanya wilayah, kewalian, dan Allah berikan kepadanya ilham. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah nikmat dan sesudah bagaimana taraqi, dia punya darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana sentiasa dia menjadi contoh kepada kebaikan. Dan sekali Allah sebut sifat mereka, wa kanu lana abidin, mereka senantiasa sibuk beribadat pada kami. Lalu kita tanya Allah Ibrahim selepas konfliknya dengan Numrus, dia buat kerja apa? Dan Numrus dah hancur. Bila Ibrahim meninggalkan kota Babylon, meninggalkan Namrus dan bala tenteranya, maka Allah menghancurkan sedikit demi sedikit mereka sehingga kemuncak kehancuran Namrus itu sendiri. Mati Namrus. Lepas tu Nabi Ibrahim buat kerja apa? Kita pasti tanya dia buat apa dulu. Apakah dia berhadapan pula dengan pemimpin baru lain? Maka jawapannya, pada Nabi ini, antara kerja utama mereka ialah sibuk buat ibadat. Wa kanu lana abidin. Inilah kesibukan mereka. Dan itulah tujuan manusia diciptakan atas muka bumi. Kita tengok ada setengah orang tu, dia buat kerja tu, kerja ni. Lepas tu kerja tu dah habis, dia buat apa lagi? Dah tak ada kerja dah tu. Orang beriman sentiasa ada kerja. Apa dia? Ibadat pada Allah. Walaupun kita pencing kerja utama kita mungkin. Dah pencing jadi pejuang, dah pencing jadi orang tu, jadi orang ni. Tapi kita tak boleh pencing buat ibadat. Tuan-tuan mungkin boleh pencing kerja utama. Boleh saya dah pencing tak nak pergi perang dah tua dah. Mungkin. Atau saya mungkin dah tak terlibat dengan dakwah dengan skala besar. Beri orang muda lah. Tapi satu benda yang kita tak boleh pencing ialah ibadat pada Allah. Untuk terus tunduk sampai kita mati. Nah, ini memang kerja tak boleh pencing. Kerja yang tak boleh orang kata saya dah berhenti dah ibadat, Ustaz, dah tua, dah berhenti ibadat. Tak ada istilah berhenti ibadat. Ibadat tak boleh berhenti sampai kesudahan kita syurga. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, lan yashma'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan berhenti kebaikan orang beriman sehingga kesudahannya syurga. Kalaulah ada setengah-setengah misal kata penceramah ulama yang dulu sibuk mengarang kitab, penceramah mendidik, kalau ada waktu dah pencing dia dalam hal-hal tersebut, maka dia tak akan pencing dalam ibadat. Ini yang disebut oleh Allah, kanu lana abidin, mereka sentiasa ibadat kepada kami. Kemudian Allah menyebut kisah yang ketiga. Lepas kisah
Musa Harun dah pertama, dah surah Al-Anbiya. Dan Ibrahim, kisah yang kedua kita dah sebut. 3 pasal bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim. Sehingga pasal keempat malam ni kita sebut tentang bagaimana nikmat-nikmat yang pelbagai Allah berikan pada Ibrahim. Selepas baginda diselamatkan oleh Allah daripada api ciptaan Namrus ini. Maka Allah menyebut kisah yang ketiga dan kisah yang keempat. Adapun kisah ketiga yang kita bacakan pada malam ini ialah kisah Nabi Lut. Manakala kisah yang keempat, kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Lut kata Allah, walutan. Manakala Nabi Lut, atainahu hukman wa ilma. Kami kurniakan kepadanya kebijaksanaan. Dan kami kurniakan kepadanya ilmu. Apakah maksud kebijaksanaan? Kata ulama, kebijaksanaan di sini ialah hikmah dalam mengalahkan musuh. Hikmah dalam berdebat, dalam berhujah, dia punya hikmah boleh mengalahkan musuh. Tetapi kita kalau ada ilmu, belum tentu kita boleh kalahkan orang. Tapi ada kebijaksanaan boleh kalahkan orang. Kalau bila kita nak berhujah dengan orang, ilmu saja tak cukup, dia kena bijak. Macam mana kita nak corner, nak itu, nak ini, supaya boleh mengalahkan musuh. Maka ini disebut hikmah. Ilmu tadi dia benar-benar pandai guna sehingga dia boleh mengalahkan musuh. Umpama kita ada senjata, senapang, pistol. Memanglah kita reti guna tembok tu. Tapi kebijaksanaan menggunakannya, itu adalah hikmah. Sehingga mungkin satu senjata boleh bunuh ratusan orang. Maka perkataan hikmah di sini kata ulama, ay faslan bainal khusum, boleh mengalahkan musuh. Wa ilman, ilmu yang memang menjadi sifat para Nabi SAW. yakni wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kata Allah, wa najjaynahu minal qaryah allati kanat ta'malu khaba'ith. Dan kami selamatkan Nabi Allah Lut daripada kampung yang melakukan perbuatan khaba'ith, perbuatan yang jahat. Kemuncak perbuatan jahat itu ialah liwat, homoseks, lesbian, dan juga suka berjudi. Dan juga mereka ini suka merompak. Mereka ini suka berjudi, suka merompak. Dan mereka suka bermain dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan di antara aneh kalau kita baca kisah kaum Nabi Lut, mereka ini juga suka kentuk secara terang-terangan. Ada ini kentuk terang-terangan, tak jadi aib apa-apa. Tak malu apa-apa. Kita bila ada agama, kita kalau kentuk depan orang ni malu. Kalau nak kentuk depan orang kita tak malu sungguh misalnya. Tapi cara umumnya ini akhlak tidak baik. Tapi bagi kaum Nabi Lut itu perangai dia. Dia kentuk depan itu perangai, tak ada masalah apa-apa. Artinya mereka tidak ada sifat malu. Di samping mereka suka merompak. Khususnya orang luar yang datang ke negeri mereka. Mereka akan menipu. Maknanya kalau namanya pelancong datang, habis kena. Sebagaimana watak negara tertentu. Yang dipantang tengok pelancong, melainkan dia akan scam, dia akan tipu. Tipu daripada tukar mata wang dia tipu, teksi dia tipu, hotel dia tipu, habis. Pelancong kalau pergi negara tu macam dia kena rompak sepanjang dia namanya melancong. Lepas setengah-setengah negara yang dilistkan negara-negara yang tak selamat untuk untuk jadikan tempat pelancongan. Kenapa skemanya terlalu banyak? Daripada hotel, daripada money changer, semua dia tipu. Menjadikan seorang tak mungkin selamat. Dan curi handphone lah, curi barang yang dibawa, dicuri. Bukan dirogoh. Maka ini ialah tabiat negara Sadum. Tabiat perbuatan kaum Nabi Lut. Maka Allah Ta'ala menerangkan. Kita tahu bahawa Nabi Allah Lut, kita dah sebut tadi, diutuskan untuk 7 bandar utama. Dan di antara bandar paling besar namanya bandar Sadum yang melakukan perbuatan keji. Maka Allah Ta'ala menceritakan, lihat Nabi Lut, Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya dengan 4 nikmat utama. Diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diselamatkan dia daripada azab yang menimpa negeri yang mana penduduknya melakukan perkara keji. Dan nikmat yang keempat, wa adkhalnahu fi rahmatina, kami masukkan Nabi Lut di kalangan orang yang mendapati rahmat kami, orang yang memperoleh rahmat kami, yakni orang yang sentiasa dijaga oleh Allah dengan kebaikan, dengan ketaatan. Itu maksud rahmat Allah. Innahu minas salihin, kerana dia di kalangan orang soleh. Baik, Allah Ta'ala tak sebut pertembungan antara Nabi Lut dengan kaumnya. Allah nak cerita nikmat yang Allah beri pada Nabi Lut. Kenapa? Untuk mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur dengan nikmat.
Macam kita gini tuan-tuan sekalian. Kita kalau kerja tu banyak risiko. Seorang kalau nak kerja risiko, nak kerja dekat offshore, risiko banyak. Maka disebut nikmat. Awak dapat gaji, dapat allowance, dapat itu, dapat ini. Bukan ia meringankan bebanan kerja tadi. Kenapa kerja ni berat? Tapi kemudian disebut nikmat-nikmat yang banyak. Pelbagai nikmat yang disediakan. Kemudahan yang disediakan. Maka kita akan rasa ringan. Maka di sini Allah Ta'ala menyebut semua Nabi-Nabi yang bertembung dengan kebatilan, bertembung dengan kekufuran, Allah limpahkan pada mereka dengan pelbagai nikmat. Wa iman nikmat penjagaan Allah, wa iman nikmat Allah selamatkan mereka daripada kaum keji, termasuk nikmat-nikmat yang menjadi keselesaan mereka. Nikmat zuriat, anak, pinak, ini keselesaan mereka. Bukan nikmat-nikmat limpahan-limpahan kebaikan yang lain. Maka kesemuanya ini untuk menjadikan semua orang Islam dan semua orang yang memperjuangkan agama Allah supaya jangan takut, kerana nikmat dan limpahan nikmat Allah sentiasa ada bersama dengan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah menyebut kisah Nabi Allah Nuh. Dan disebut kisah Nabi Nuh kerana Nabi Allah Nuh AS merupakan bapa sekalian manusia. Dan digelar sebagai Abul Basharith Thani. Bapa kepada manusia yang kedua. Bapa kepada manusia pertama ialah Adam AS. Dan kita tahu selepas Nabi Allah Adam AS, maka berlaku selepas 1000 tahun atau 10 kurun, berlaku kesesatan. Maka Allah bangkitkan Nabi Allah Nuh. Dan yang berakhir dengan kehancuran semua kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, melainkan yang selamat yang beriman saja. Maka daripada golongan yang beriman inilah lahir generasi manusia kedua. Kerana itu Nabi Allah Nuh digelar sebagai Abul Bashar Al-Thani. Kerana zuriat manusia hanya berkembang melalui keturunan anak Nabi Nuh, bukan daripada yang lain. Artinya hilang 83 orang naik bahtera. Kalau kita mengambil angka 83. Ataupun 40 orang naik bahtera. Yang ni zuriatnya tak berkembang. Mereka anak Nabi Allah Nuh, iaitu Ham, Sam dan juga anak Nabi Allah Nuh yang bernama Ham, Sam dan Yafith. Adapun Kanaan mati kerana dia kufur. 3 anak Nabi Nuh ini membentuk keturunan manusia hari ini. Wa imma bangsa Eropah, bangsa Asia Barat, Arab, bangsa Asia ataupun bangsa-bangsa yang lain. Daripada 3 anak Nabi Nuh ini. Sama ada daripada Ham, daripada Sam atau Yafis. Adapun daripada orang beriman yang lain yang ikut bahtera Nabi Nuh AS, mereka ni tak berkembang zuriat mereka. Yang mereka ada anak tapi tak berkembang, dia habis itu. Yang berkembang sampai pada kita hari ini. Wa iman tuan-tuan keturunan Yafis. Ini kata ulama keturunan Asia daripada Yafis. Ataupun keturunan Sam. Atau keturunan Ham. Maka layak Nabi Allah Nuh digelar sebagai bapa manusia yang kedua. Maka Allah Ta'ala cerita. Dan Nuh iznada min qab. Ketika mana dia menyeru kaumnya. Dan ia adalah Rasul yang datang sebelum mereka yang telah disebut. Itu Nabi Nuh sebelum Ibrahim. Nabi Nuh sebelum Nabi yang kita sebut. Ishak, Yaqub. Nabi Nuh ini sebelum Nabi Lut. Nabi Nuh ini sebelum Nabi Musa. Nabi Nuh ini sebelum Nabi Harun. Sebab itu dia sebut min qab. Sebelum mereka lagi Nabi Nuh ini cerita dia. Fastajabna lahu. Kami mustajabkan doa ni. Apa doa Nabi Allah Nuh AS? Di mana Nabi Allah Nuh AS mendoakan supaya kaumnya dibinasakan. Baik, kenapa Nabi Allah Nuh doa macam tu? Kerana Allah yang perintah. Kerana para Nabi mereka tak melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Bukan kerana geram. Kalau geram, lama dah Nabi Nuh doa. Sebab Nabi Nuh berdakwah selama hampir 1000 tahun, melainkan 50 tahun. Jadi 950 tahun dakwah. Kalau Nabi Allah Nuh memang geram, daripada awal dia doa biar musnah belaka. Kenapa sesudah 950 tahun? Kenapa sesudah 950 tahun dakwah? Satu tempoh yang panjang, yang akhirnya Nabi Allah Nuh doa biar kaumnya dibinasakan. Kerana Allah memerintahkannya. Kenapa Allah perintahkan? Sebab para Nabi kita dah tahu, mereka tak akan buat sesuatu. Mereka tak akan tinggalkan kaum mereka, melainkan Allah suruh. Mereka tak akan berhijrah, melainkan Allah suruh. Dia tak ada, ini memang tak nak beriman, kita lari je. Tak ada. Nabi Muhammad SAW, dia tidak tinggalkan Mekah, melainkan Allah suruh tinggalkan. Hijrah. Pun begitu Allah perintahkan Rasulullah kemudian sekali.
Bukan orang pertama. Kemudian biar orang lain. Nabi tak dibenarkan lagi. Sebab itu Rasulullah tak berhijrah. Sebab tak berhijrah, orang lain dah keluar. Sebab Nabi belum diperintahkan. Sebab pada Nabi dibuat sesuatu dengan perintah Allah. Bukan emosi dia, bukan kemarahan dia, bukan kebencian dia. Maka doa Nabi Allah Nuh supaya dihancurkan kaumnya kerana perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan? Tak boleh ke Allah hancurkan terus? Tanpa doa Nabi Nuh. Kerana Allah nak beritahu betapa benda ni daripada kemustajaban doa Nabi Nuh. Supaya kaum-kaum manusia semua tahu. Orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah boleh binasakan mereka dengan kemustajaban doa orang yang soleh di kalangan mereka. Allah beri kebenaran ini. Sebab itu bila kita baca hadis yang banyak, boleh tak kita doa kemusnahan orang? Kalau orang tu buat zalim, buat jahat. Maka kita dapati dalil-dalil yang banyak. Dalam keadaan tertentu, orang-orang soleh memang akan mendoakan kemusnahan orang jahat. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kisah sebagaimana kisah Zaid bin Sa'id. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Talib. Sebagaimana kisah sahabat-sahabat yang banyak. Bahkan kalangan ulama. Sebagaimana yang berlaku pada Zunnun al-Misri. Bila sekelompok orang cuba fitnah dia di hadapan pemerintah. Dan mereka naik perahu untuk buat pengaduan fitnah. Maka Zunnun mendoakan. Sehingga dia punya perahu terbalik dan mati semuanya. Ini kisah orang soleh. Ya, bukankah kita kena doa hidayah? Ya, dalam keadaan tertentu hidayah. Tapi dalam keadaan tertentu boleh doa dimusnahkan. Dan memang mana-mana orang soleh, mereka tak utamakan doa untuk dimusnahkan berbanding doa hidayah. Tapi ada keadaan mereka akan doa. Sebab itu saya katakan dalil-dalil banyak. Nabi-Nabi sekalipun. Kadang-kadang Nabi-Nabi doakan hidayah. Kadang-kadang Nabi doakan kehancuran. Sebagaimana Nabi doakan kepada Al-Walid yang terlalu melampau dalam menentang Nabi SAW. Sebagaimana Nabi doakan ke atas beberapa pemimpin Mekah yang jahat. Supaya dimusnahkan, dihancurkan. Dan mereka memang dihancurkan. Dan sebahagian mereka Nabi doakan hidayah. Dan mereka dapat hidayah. Maka semuanya ini menunjukkan keharusan. Dan semuanya untuk tunjukkan bahawa orang baik, Allah boleh izinkan, mustajabkan doa supaya dimusnahkan orang-orang yang menentang mereka. Sebab itu Allah menyebut dan kami perkenankan doa Nabi Allah Nuh. Fanajainahu, dan kami selamatkan Nuh wa ahlahu, dan keluarganya minal karbil azim, daripada bah besar, banjir besar. Wa nasarnahu minal qaum, dan kami tolong dan kami bantu dia minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, menghadapi kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat dan perintah kami. Innahum kanu, mereka semua adalah qaum sau'in, kaum yang jahat. Fa arraqnahum, kami tenggelamkan mereka ajmain keseluruhannya. Di sini ayat-ayat ni tak disebut Nabi-Nabi berhadapan dengan kaum, cuma menyebut nikmat yang Allah beri pada Nabi-Nabi ini. Kemudian kesudahan kepada penentang. Secara ringkas. Untuk menghiburkan Nabi SAW. Wahai Muhammad, kamu jangan bimbang, pertolongan kami sentiasa bersama kamu. Sebagaimana pertolongan ini mendatangi Nabi-Nabi sebelum kamu. Wahai Muhammad, jangan kamu bimbang dengan pada penentang kamu. Kami yang akan menguruskan penentang kamu. Sebagaimana kami uruskan penentang para Nabi sepanjang zaman. Maka ini menghiburkan hati Nabi SAW. Walaupun Rasulullah SAW berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain, kan Nabi lebih kuat mengharapkan hidayah pada kaumnya. Terlalu kuat mengharapkan hidayah. Bukan maknanya Nabi-Nabi lain tidak berharap, tapi tidak sekuat Nabi SAW. Sehingga Rasulullah mengharapkan kaumnya beriman, mengharapkan kaumnya itu tunduk patuh berbanding mereka musnah dan binasa. Maka ini adalah kita katakan kandungan pengajaran i'tibar, bukan sekadar khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Umum juga kepada semua orang beriman. Supaya mereka tahu bila mana mereka menjalankan perintah Allah, maka Allah akan tambah nikmat yang pelbagai. Dan bila mana mereka melaksanakan perintah Allah, Allah akan menguruskan musuh-musuh mereka. Kita ada musuh yang bila mana kita melakukan perintah ketaatan pada Allah, jangan bimbang, musuh ini urusan Allah. Urusan kamu terus tenang, tabah, teguh dalam menyampaikan, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan islah, dalam melakukan semua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.